puan-puan, learning process, proses pembelajaran dalam apa keadaan sekalipun, berapa pun umur kita ni masih muda lagi ke, kita masih lagi dalam kata apa, alam remaja ke, ataupun kita ni dah meningkat dewasa, kata orang tua tu umur dah senja, ataupun mungkin ada istilah yang kata umur dah masuk maghrib kan, kubur kata mari, rumah kata pergi, tak kira lah berapa pun umur kita, proses pembelajaran tu sebenarnya kita perlu teruskan. Okay, so intipati daripada apa yang saya ingin sampaikan pada tuan-tuan puan, yang paling mustahak yang saya nak tekankan kepada anda semua, it's never too late to learn. So anda sebenarnya dalam keadaan macam mana sekalipun, dalam umur berapa sekalipun, sebenarnya kita perlu ada keazaman, kita perlu ada tekad untuk terus belajar. Dan pembelajaran tu tak semestinya kita belajar dengan orang-orang yang lebih tua daripada kita saja. Kita boleh belajar daripada orang yang lebih muda daripada kita, orang yang mungkin pangkat dia lebih rendah daripada kita, orang yang mungkin pengalaman dia lebih kurang daripada kita kan. So kita tak boleh orang kata apa meletakkan syarat nak belajar ni kita harus belajar dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, yang lebih berumur, ataupun yang lebih orang kata apa tinggi pangkatnya daripada kita lah. Bertitik tolak daripada kesedaran untuk menimba ilmu, menimba pengalaman, dan juga orang kata apa memperbanyakkan usaha untuk mendapatkan maklumat dan juga informasi. Tuan-tuan puan seharusnya ada satu keazaman, ada satu tekad untuk belajar dan terus belajar, especially kawan-kawan yang bergelar seorang perunding hartanah, real estate negotiator. Dalam bidang hartanah ni tuan-tuan puan, kita sebenarnya dia punya learning curve tu memang takkan habis sampai bila-bila. Anda mesti terdetik di dalam hati dan juga minda anda bahawa bidang hartanah ni bukan satu perkara yang stagnan sampai bila-bila. Setiap hari ada je benda-benda baru, setiap hari ada je new development yang berlaku, dan kita seharusnya tahu, keep abreast, orang putih katalah, keep abreast. Kita patut tahu dan kita patut dekatkan diri kita dengan maklumat-maklumat yang terkini yang ada, supaya kita boleh sampaikan pula maklumat tersebut. Kita dah tahu maklumat tu, kita jangan simpan seorang-seorang, kita kena sampaikan pula maklumat tersebut kepada bakal-bakal klien kita, bakal-bakal pembeli, bakal-bakal penjual yang kita akan berurusan dari masa ke semasa tu. Sambil-sambil kita duduk saja tu, apalah salahnya kalau kita belajar dan kita dapatkan ilmu tersebut. Kalau misalnya kata kita tak aplikasikan apa yang kita pelajari tadi tu pun, sebenarnya kita boleh azamkan ilmu yang kita dapat tu kita cuba sampaikan pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita, supaya mereka boleh dapat sesuatu daripada apa yang kita pelajari tadi, dan kita boleh orang kata turunkan ilmu tersebut kepada generasi muda, supaya mereka juga dapat sesuatu daripada pengalaman dan juga ilmu yang kita ada tadi. Sebab saya percaya ramai di kalangan kita yang mungkin baru dalam bidang hartanah, yang mungkin tak ada pengalaman langsung, yang tak tahu apa-apa langsung berkaitan dengan pindah milik, berkaitan dengan macam mana cara proses nak buat urusan dengan perunding hartanah, macam mana cara nak membayar booking, deposit dan sebagainya, macam mana cara urusan untuk melepaskan kandaian, macam mana cara kita nak buat pinjaman dengan pihak bank, macam mana cara tuan-tuan perempuan nak buat pengeluaran KWSP untuk akaun 2, nak beli rumah. Semua topik-topik tu sebenarnya saya dah kongsikan dalam buku saya. Tuan-tuan perempuan boleh go through, boleh baca penulisan saya tersebut. Tapi saya percaya bila dah baca pun kadang-kadang yang baru-baru ni, yang masih lagi hijau dalam bidang hartanah ni, tuan-tuan perempuan tak dapat nak tangkap apa yang saya tulis tu. Jadi bila tak dapat nak fahamkan dengan lebih jelas, saya rasa terpanggil untuk saya terangkan satu persatu. So sebab itulah start daripada minggu depan insya-Allah kita akan mulakan perkongsian saya sepanjang minggu. Bukan sepanjang minggu lah, mungkin berminggu-minggu lah, sebab topik banyak kan. Ada 7 bab dan ada banyak sub-sub topik dalam tu, ada 77 tips dan lebih sebenarnya dalam buku saya tu. Jadi saya fikir eloklah kalau saya buat perkongsian secara live, dan tuan-tuan perempuan boleh mengajukan apa-apa pertanyaan, apa-apa persoalan melalui segmen Cubitan Pagi bersama saya setiap hari.
Okey, so itulah sebenarnya berita tergempar, berita baik yang saya ingin kongsikan kepada anda. Dan saya harap dengan adanya tambahan medium untuk saya berkongsi macam yang saya dah nyatakan tadi, lebih mudahlah untuk tuan-tuan puan memahami apa yang saya tulis. Dan saya rasa benda ni tak pernah dibuat orang. Tak pernah dibuat orang. Ada ke penulis buku, dia dah jual buku kan, lepas tu dia sibuk-sibuk nak buat live, nak terangkan satu persatu apa yang dia dah tulis dalam buku tersebut. Saya rasa ini kali pertama kot. Minta maaf lah kalau mungkin ada orang yang dah pernah buat macam tu dulu. Tapi saya rasa yelah, saya ni amal jariah bukannya banyak sangat tuan-tuan puan. Jadi saya rasa itu salah satu daripada amal jariah saya lah. Dan saya mengharapkan agar sikit sebanyak apa yang saya kongsikan tu tuan-tuan puan boleh sampaikan pula kepada orang-orang lain yang mungkin tak berkesempatan nak menonton secara live. Tuan-tuan puan boleh kongsikan maklumat-maklumat tersebut dengan cara tuan-tuan puan sendiri. Sama ada tuan-tuan puan nak tuliskan balik benda tu dalam posting-posting yang anda buat di page anda, ataupun anda nak buat perkongsian tu melalui video yang anda rakam sendiri terpulang. Dan saya tak anggap ilmu tu adalah ilmu eksklusif untuk anda, dan saya benarkan anda sampaikan pula maklumat dan juga ilmu yang saya dah sampaikan kepada anda kepada orang lain. So ada juga yang tertanya-tanya lah, yang mungkin dah baca buku saya, dah tengok apa yang saya tulis dalam tu, coach ni benarkan ke tidak apa yang saya dah tulis dalam buku tu untuk disampaikan pula pada orang lain? Okey, ini jawapan daripada saya benarkan, tak ada masalah. Tak ada masalah, sebab ilmu tu saya percaya bukan ilmu milik saya, tapi ilmu tu datang daripada Allah SWT, dan ilmu tu adalah kata kurniaan daripada pengalaman yang saya timba selama ni, dan ia bukannya hak eksklusif saya. Dan tuan-tuan puan boleh gunakan perkongsian yang saya dah buat, ilmu yang saya dah sampaikan tersebut untuk disampaikan pula kepada orang lain. InsyaAllah bila tuan-tuan puan bantu saya untuk sharekan, untuk kongsikan, untuk sampaikan ilmu tersebut kepada orang lain, pahalanya dapat bukan saja kepada saya tapi kepada tuan-tuan puan juga, insyaAllah. Dan kita sekarang ni dalam fasa kita nak terutamanya lah bagi mereka yang mungkin berumur lingkungan 40-an ke atas, lebih kurang macam saya juga, kita nak dapatkan pahala tu tuan-tuan puan bukannya susah sangat kan. Tuhan dah janjikan, Allah dah janjikan, bila kita berbakti kepada masyarakat, bila kita buat sesuatu untuk kebaikan orang lain, insya-Allah pahalanya akan dapat juga pada kita. Jadi itulah saranan saya tuan-tuan puan, jangan kedekut, jangan rasa macam nak peram ilmu tu dapat daripada saya tapi tak sampaikan pula kepada orang lain. Jangan, saya cukup-cukup tak suka kalau macam tu. Jadi bila dapat ilmu tu, saya harap tuan-tuan puan menjadi platform lah, platform untuk bantu pula orang lain untuk dapatkan ilmu yang sama yang telah saya sampaikan. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang saya ingin maklumkan kepada anda tentang berita tergempar yang saya ingin sampaikan. Dan kepada siapa yang masih lagi belum memiliki buku tersebut, tak terlambat lagi untuk beli. Banyak lagi stok yang ada dekat office saya ni. Jadi tuan-tuan puan boleh terus menempah buku tersebut melalui link yang saya dah berikan. Mudah je masuk hartanahdananda.com /nakbuku, hartanahdananda.com/nakbuku. Jadi boleh masuk dalam link tersebut dan tuan-tuan puan boleh isikan maklumat untuk menempah buku tersebut lah. Jadi saya rasa itulah sedikit sebanyak yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan puan. Jadi ingat apa yang saya pesan awal-awal tadi, pembelajaran tu adalah satu proses yang continuous, yang berterusan. Tuan-tuan puan tak boleh kata umur dah lanjut, tak payahlah nak menimbul ilmu, tak payahlah nak baca buku dan sebagainya. Silap tu tuan-tuan puan, sebab kita kena ingat kita ada generasi selepas kita yang perlu kita didik, yang perlu kita pupuk semangat ataupun iltizam untuk memiliki rumah mereka sendiri. Anak-anak cucu kita, kita kena pastikan yang mereka tahu dan mereka faham kepentingan memiliki hartanah. Dan kalau katalah kita tak mampu untuk menyediakan rumah untuk mereka tinggal, kita tak mampu untuk sediakan deposit untuk mereka membayar wang untuk mereka membayar deposit rumah yang mereka nak beli tersebut. Jadi tidak-tidaknya dengan adanya ilmu yang kita dah timba tu, kita sampaikan kepada mereka. Jadi sekurang-kurangnya ilmu tersebutlah yang menjadi aset kepada mereka, dan mereka boleh
mempelajari selok-belok macam mana nak memiliki hartanah daripada ilmu yang telah kita sampaikan tersebut. Jadi jangan kedekut, jangan fikir yang kita seorang-seorang dapat tahu benda tu cukuplah, tak perlu nak sampaikan lagi pada anak cucu kita, tak perlu kita nak sampaikan kepada sahabat sepejabat kita, tak perlu kita nak sampaikan kepada jiran-jiran tetangga kita. Silap tu tuan-tuan dan puan. Kena ingat, kita ni hidup kat dunia tak berapa lama, dan kita perlu kumpulkan seberapa banyak pahala yang boleh untuk kita bawa sebagai bekalan di akhirat nanti. Dan anggaplah segala apa yang saya kongsikan ni bukan hak milik mutlak saya dan juga bukan hak milik mutlak tuan-tuan perempuan untuk tahu seorang-seorang. So saya syorkan tuan-tuan perempuan sampaikan pula maklumat tersebut kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.